Dalam C programming, proses input-output are carried out by a special program unit yang dipanggil input-output functions. Preprocessor directive include #include akan digunakan untuk panggil library-library yang melibatkan input-output functions macam stdio.h dan conio.h. Dia mesti dimasukkan dalam kod benda ni untuk pastikan yang program tu boleh berjalan. C programming dia provides the following built-in functions. Maksud dia built-in ni functions yang dah memang ada dalam program dan tinggal digunakan je, kita tinggal panggil je sahaja. Contoh untuk function yang digunakan untuk display output dalam C programming, contoh dia macam printf, putchar, putch, putc dengan puts. Putchar, putch, putc ni dia special untuk display character. Puts dia special untuk displaykan string. Printf dia dikategorikan sebagai formatted output functions. Kalau kita perasan dalam contoh-contoh yang kita dah tengok dalam slide-slide sebelum ni, function arguments untuk printf punya function ni dia ada banyak field kat dalam tu yang kita boleh fill in. Kita ada untuk dia punya width punya allocation, kita ada untuk dia punya flag, ada macam-macam lagi. Tapi kalau untuk putchar, putch, putc, puts ni dia dikategorikan sebagai unformatted output function sebab dalam dia punya function argument tak banyak yang dia minta, tak banyak yang diperlukan. Just very few, mungkin cuma satu atau macam untuk C ni 2 je maksimum parameter ataupun argument yang dia perlukan. Salah satu built-in function dalam C programming untuk display output ialah printf functions. Kita dah tengok banyak contoh yang melibatkan printf function, so saya just go through sikit saja kat sini. Printf function is used untuk displaykan, mostly untuk displaykan array of character atau kita panggil dia string, sekumpulan karakter ataupun data, value, nilai data. Mungkin boleh jadi variable, constant ataupun expression ataupun combination of character, string dengan data, this one. So ini contoh untuk dia punya flowchart. Macam mana cara nak gunakan printf functions? Kat sini ada few examples. You dah familiar sangat dengan benda ni, jadi saya tak akan go through into detail sangat. So kalau misalnya kita nak print satu string, so ini printf statement, nak print satu string. Satu string perkataan Superman cannot fly. So, ataupun Superman cannot shed tears. So, all these two strings ni ataupun salah satu ataupun boleh dia cuma tinggal masukkan dekat dalam in between these two double quotes saja. So, dia akan didisplaykan output dia nanti dekat dalam sistem. The string is placed directly in between these two parentheses. Antara dua double quote punya sign tu. So, ini kalau nak print data value. Kalau ada data yang kita nak panggil daripada mana-mana variable ataupun constant, value nilai yang kita nak masukkan. So dia punya syntax macam ni. So ini argument apa yang nak dimasukkan. Format spec, contoh dia nak displaykan satu data. Satu variable, nama dia pi, nilai dia 3.14. So apa yang dia kena letak, dia cuma letakkan dia punya format specifier je. Sama ada %f. Kat sini dia letak %f sebab variable nama pi, constant pi ni, dia to be of data type float. Jadi kita kena letak %f kat situ. So dekat sini values to be substituted into places held by the format specifier. So kalau misalnya kita nak syntax untuk printing data value, combinekan dengan string. So kat sini contoh dia ada dua variable yang dia declare. Satu cat age, dia simpan nilai 7. Satu lagi human age, dia simpan nilai 44. Dan dua-dua ni dia dideklarkan sebagai data type integer. So, characters to be printed and format specifier, dia enclose, dia letak dekat dalam in between these two double quote. So, kat sini ada dia punya sini, argument list dia. Satu dia nak displaykan cat age, satu nak displaykan value human age. Dia ada dua value yang dia nak display kat situ tu. So dia kena letak dua format specifier kat situ tu. Satu untuk cat age dia punya data type apa? Integer. So kat sini ada %d. %d kat sini akan displaykan cat age year of cat
age is equivalent to percent dia apa dia nak display human age kat sini kan. Human age. So separated by comma in the same order and type as the format specifier. So kalau kat sini dia ada dua variable yang nak display, dia kena letak dua lah kat sini tapi dia kena separate dengan comma. Sebab kat sini kita tahu dia akan displaykan dua data to be of data type integer. Dia akan letak kat tempat ni. So sini ada another examples. Okay. Ini contoh dia satu statement tengok dekat line 12 sini. Line 12 dia kata printf Dennis age is %D. Masuk kat sini ada satu format specifier. Maksud dia akan letak satu value yang dia akan baca daripada satu variable dan to be of data type integer kat sini. And weight %2.1F. Kat sini akan ada satu lagi value yang dia akan displaykan. Value tu dia punya format specifier adalah float. Dia benarkan kepada satu titik perpuluhan yang hampir dan dia punya width allocation dia adalah 2. Okay. Kita tengok kat sini, dekat sini ada dua tempat yang kita nak kena masukkan value. Tapi bila kita tengok dia punya argument kat belakang sini ni, dia ada letak 3 variable. Satu age, satu weight, satu alphabet. Okay. Sekarang ni, kat sini dia cuma require 2 saja. 1, 2. Tapi kat sini dia letak 3. Ada masalah tak bila kita nak run? So age dia akan matchkan kepada the first one yang datang kat depan tu. Dia jumpa age dulu. Dia matchkan ikut dia punya sequence. Lepas tu weight dia kepada the second one, sequence yang kedua, giliran dia yang kedua. Tapi kita tengok alphabet ni dia tak ada tempat nak match kat dalam this parameter kan, dalam this argument. So additional argument kalau macam ni, kalau dia tak ada tempat dia nak masukkan, tak ada tempat dia nak display, kat sini tak ada format specifier special untuk dia. So dia akan di-ignore oleh compiler. So output yang you akan dapat untuk this line nombor 12 ni, apa yang akan keluar, Dennis age is 3 and weight is 20.5 kg. Mana dia dapat nilai 3, age dia ambil daripada atas 3. Age kat sini ni dikirakan sebagai integer dan dia nisaikan nilai 3. Weight kat sini ni, dia dah assignkan nilai 20.5, data type dia adalah float. Kita tengok dia declare kat atas ni. Okay, untuk line nombor 12. Okay, line nombor 12, program line nombor 12 ni, kita tengok line nombor 12, maaf, nombor 20. Sini nombor 20, kat sini ada satu code, dia kata printf, Dennis age is %D and weight is %2.1F kilogram. Actually, it's exactly the same statement macam kat atas ni. Tapi kita ada ubah sikit dia punya sequence untuk displaykan dia punya argument belakang ni. Tadi kalau kat atas ni mula age kan? Weight dengan alphabet, tapi kat sini kita alphabet kat depan, age kat tengah-tengah, weight kat belakang. Okay, kita akan tengok apa akan jadi bila dia tak match. First ni alphabet. Incorrectly type argument. Kenapa dia kata incorrectly type argument? Okay, kalau kita tengok daripada depan ni printf, Dennis age is %D. %D dia akan cari yang matchkan dengan yang the first one dia akan jumpa after the comma, this one, the format comma ni. %D kita tahu dia akan cari apa? %D akan cari integer. Tapi bila kita tengok alphabets ni, dia to be of data type apa? Char. Tapi even the spelling of the alphabet dalam slide ni pun salah. So kita ignore je dulu. Okay. Alphabets data type char. Jadi bila dia cuba matchkan, dia akan dapat error sebab %D integer tapi yang nak masuk adalah char. Dia tak masuk lagi pasal dia punya spelling salah kan. So dia akan dapat error. Arguments macam ni dia akan cause error. Data type dia tak match. So this one untuk example yang seterusnya, untuk line nombor 24. Kat sini dia ada tulis printf, Dennis age is %D and weight %2.1F kilogram. Dia exactly the same macam dekat atas ni, cuma argument kat belakang ni dia ada ubah sikit. So kat sini nampak dia ada 2.1. Kat sini dia expect akan masukkan dua value betul. Satu value dekat sini, satu value kat sini ni. Yang depan ni untuk data type integer, belakang ni untuk data type float. Tapi sekarang dia cuma bagi satu je padahal dia require dua. So kita tengok apa akan jadi pada dia. So dia jumpa yang the first one, dia akan masuk kepada the first format specifier. Lepas tu, yang this one,
dia nak cuba display something tapi tak ada apa benda dia boleh display. Missing argument. So benda ni akan totally being ignored by the compiler. So instead of dia bagi error, dia akan dapat output macam ni. Jenis age dia seberapa, dia akan displaykan juga. Tapi weight dia tak akan display nilai yang betul. Dia akan bagi 0.0 kg. 0.0, kenapa dia 0.0? Sebab format dia adalah float. Float. Dan dia kat situ dia budarkan kepada satu titik perpuluhan. Okay, sekarang kita tengok using put char. Kalau kita nak gunakan put char untuk printing character. Dia punya syntax put char, lepas tu ada left bracket. Kalau dalam printf biasa kita guna double quote kan, tapi dalam put char kita guna single quote. Lepas tu apa value char yang kita nak display tu kita letak kat dalam dia. Lepas tu tutup dengan single quote, tutup dengan bracket, semicolon kat belakang, jangan lupa. Ini satu cara dia untuk syntax. Tapi kalau you nak, kalau misalnya terus masukkan satu karakter saja, masuk huruf K, huruf A, huruf L, something macam tu. So kalau syntax yang kedua, kalau untuk guna put char, kalau nak ada satu variable yang simpan karakter, tulis put char, open bracket, apa nama variable tu, and then tutup, and semicolon kat belakang, jangan lupa. Tapi variable tu, dia punya data type mesti kena char juga, ataupun satu value, satu nilai K, L, satu je, satu karakter saja. The put char function is used to display a single character. Dia digunakan untuk displaykan satu karakter saja ke screen. The put char function print the character which is passed as a parameter to it and return the same character as a return value. So maksudnya apa yang kita pass pada dia, maksudnya dia masukkan huruf K lah yang akan keluar. Itu je. Dia display satu je. So daripada segi coding, dia nak cepat sikit pasal is direct. Macam ni, biasa kalau untuk printf, tengok, comparekan dua benda yang sama. Dia akan hasilkan output yang sama, dua code ni. Satu guna put char, satu guna printf statement. Kalau dalam printf statement, you ada banyak needs to process the control string untuk dia punya format. You kena tahu dia punya format specifier, kena hafalkan format specifier dia, kena tahu dia punya nama, nama variable tu. So, tapi kalau misalnya gunakan put char, dia just direct je. Letak terus je nama variable apa yang nak display tanpa kisah dia punya format specifier. So, nampak this one macam lagi cepat. Okay. Kalau put ch pula, actually dia sama je dengan put char yang sebelum ni you dah tengok. Dia adalah untuk displaykan karakter. Dia tak ada banyak beza pun. For me, it's just a matter of which one you nak guna je kan dia. Okay. And put C pun sama. Cuma put C beza dia dengan put ch, dengan put char tadi kat depan. Put C ni dia punya syntax a little bit different. Kalau kat sini you nampak syntax untuk put C, dia ada dua parameter kat sini dalam dia punya argument. Dua value kat sini, ada tanda koma kat sini ni. Ada dua value kat sini yang you nak kena isi. std out ni memang dah standard, you tak boleh ubah. Variable apa you nak display kat sini je saja yang you ubah. As compared to put ch. Kat sini dia punya ada satu je parameter kat dalam, satu argument je kat dalam ni. Tapi kalau put c, dia ada dua. Ini memang dah standard, tak payah ubah, dan this one adalah value apa yang nak display kan. Okay. Lepas tu kita ada put s untuk print string. String maksudnya lebih daripada satu karakter. Kalau satu kataan ayat yang panjang, even dua karakter pun you kena gunakan dia jadi print string. Okay. Syntax dia put s, open bracket, nama apa string value yang nak displaykan, tutup, semicolon. Ni kalau misalnya dah tahu string apa you nak type. Kalau this one, kalau put as another syntax pula, bagi nama variable yang you dah simpan, kat mana you simpan string tu. Okay, kalau ikut description dia kat sini, put as function is used untuk displaykan string. String masuk the array of character. Okay, the string can be read by using initialize variable value.
string tu cara macam mana cara dia nak dapatkan string, mungkin daripada user key in through scanf function ataupun gets punya functions. Ini dah masuk topik lain. Ini dah masuk proses input. Pasal sekarang kita dalam output punya slide. Tu nanti kita akan tengok dalam next slide. Kalau kita gunakan puts, dia akan echo new line. Maksudnya every time you gunakan puts punya statement, dia akan automatic tambah new line dekat belakang dia. Maksudnya \n punya code tu, you tak payah type. Dia akan automatic buat untuk you. So kat sini ada 3 example macam mana cara put as tu digunakan. The first one, printing initialize string variable. So ini contoh dia. Set daripada atas, 1, include stdio.h. Dekat line nombor 3, okay, kat sini kita dah start kita punya main function. 4, dia dah start body function ni. Body main function, dekat sini dia declarekan satu variable nama franchise. Array franchise, dekat dalam array franchise ni, dia string lah, string franchise. Isi dia punya content, perkataan Pizza Hut. So kalau you nak displaykan dia, tulis saja perkataan code macam ni. Puts franchise. Untuk displaykan franchise tadi tu. So output yang akan keluar Pizza Hut. Lepas tu kalau you perasan kat sini dia ada satu space, satu new line. So kalau normal programming biasa, bawah space ni tak ada. Dia terus dia akan perkataan process return 0 tu dia akan terus ada direct dekat bawah perkataan Pizza Hut tu. Sekarang new line tu dia automatic create untuk you kalau you gunakan put as punya code. Echo. Ni yang dimaksud dengan puts echo \n. Type \n. Okay, the next example, case nombor 2, printing variable value daripada scanf. Macam ni dia dibaca daripada code. Dah di hard code kat dalam program tu sendiri. Kalau contoh yang ni, value tu datang daripada user. So kita start daripada atas, line 1, include stdio.h, line 3, main function punya head. And then nombor 4 dia dah start body untuk main function. Kat sini ni dia declarekan satu variable baru nama dia franchise. Franchise adalah array. Array yang ada 50 karakter dalam tu. Dalam ni dia letak char. Okay. Printf dia printkan kat screen name any fast food. Dia akan display kat screen apa yang name any fast food. Lepas tu user kena key in apa fast food yang dia suka. So bila dia key in kan tu, dia akan masukkan data tu ke dalam franchise ni. Tapi make sure tak lebih daripada 50 alphabet, 50 karakter. Kat bawah ni line 10, dia kata you type puts franchise, displaykan balik apa yang dah di user dah key in tadi. Okay. So you akan dapat macam ni, KFC. But then the trick is scanf dia tak boleh baca space bar. Dia akan displaykan value sampai dia jumpa space bar, after that dia tak reads lagi. Okay, the next one kalau dia gunakan variable, dia printing variable value kalau you gunakan gets punya function. So kat sini, dia exactly the same macam case nombor 2, cuma untuk scanf punya part sini dia guna scanf. Kat sini dia guna gets franchise. Okay. Jadi, bila user key in, apa fast food yang dia suka, gets dia akan cursor akan blinking kat situ, gets pun akan ada cursor blinking, user kena type in. Apa yang dia type, dia akan simpan dalam variable nama franchise. Lepas tu kat bawah ni dia displaykan balik apa yang user dah key in tadi. So kat sini, name any fast food, user type Subway kat sini. Lepas tu you type Subway, keluar balik kat bawah je. Okay.